Baik, itulah ucapan tahniah bagi pelancaran Pesta Buku Melayu Singapura. Bagi pihak PBMS, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Juzaila Jumari dan Puan Aisyah Rifhana, penulis buku Sarah Hendak ke Mana, Encik William Puan, pengarah eksekutif Majlis Buku Singapura, Puan May Tan, iaitu pengarah pembangunan sektor kesusadaraan Majlis Seni Kebangsaan, Encik Peter Shopper, mantan Presiden Persatuan Penerbit Buku Singapura, Dr. Wan Rizal Wan Zakaria, iaitu anggota Parlimen Jalan Besar GRC, dan Puan Idayu Hussein, penulis Kuih Yang Mana Satu, Wang Silin, Illustrator Sarah Hendak ke Mana, dan Encik Farid Khan, Presiden Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura SMCCI. Anda bagaimana? Anda dah baca buku Melayu ke atau dah beli buku Melayu tempatan? Kalau dah, berkata anda ambil gambar tu, letak kat komen biar ramai yang nampak buku apa yang sedang anda bacakan. Saya rasa macam suka kita harus galakkan orang baca buku Melayu dan kita beli lokal. Baik, sekarang saya ingin bertemu dengan Encik Peter Agustin Goh. Encik Peter Goh yang juga menggunakan nama pena Iskandar Goh telah menulis dalam pelbagai genre, cerpen, novel dewasa dan kanak-kanak, puisi, drama TV dan radio serta ulasan sastra. Beliau telah mula menulis pada tahun 1974 dan telah menghasilkan lebih 40 buku persendirian. Dan beliau juga berjaya memenangi pelbagai anugerah penulisan, antaranya anugerah pena emas dan hadiah sastra Singapura. Jadi mari kita bersama dengan doktor pula, Encik Peter Agustin Goh. Saya pun nak ambil buku dia ni. Saya pun ada di sini, silakan. Apa khabar Encik Peter? Kabar baik, saudara si Jimmy. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kita. Dan saya ada buku anda ni di sini. Warna Sebuah Rahsia. Ini adalah kumpulan cerpen Saya. Boleh Encik Peter terangkan sedikit ringkasan buku ini? Buku ini sebenarnya adalah sebuah kumpulan cerpen, 10 buah sebenarnya. Okey. Begini, saya mendapat inspirasi untuk menghasilkan buku ini dengan begini yang saya katakan. Ketika saya memberi bimbingan penulisan kreatif di sekolah-sekolah, sama ada di peringkat rendah, bila saya kata darjah rendah bermakna darjah 5 dan 6, dan juga di peringkat menengah. Bila kata menengah, menengah 1 hingga 5, serta markah rendah. Saya mendapati kita di Singapura ini kekurangan bahan bacaan. Okay? Lebih-lebih lagi yang dihasilkan penulis tempatan. Maka saya gunakan inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang serius dalam mengisi kekurangan itu. Lalu saya hasilkan kanak-kanak, buat golongan kanak-kanak seperti Rahsia Kotak Biru Laut, Gua Naga Berkepala 3, Dia Juga Wira, dan Tertangkapnya Ular Permata 1 dan beberapa yang lain. Dan untuk peringkat menengah dan JC, saya kumpulkan cerpen-cerpen saya dalam satu kumpulan. Kumpulan ini iaitu Warna Sebuah Rahsia. Warna Sebuah Rahsia ini sebenarnya telah disenaripendekkan untuk Singapore Literature Prize atau Hadiah Sastra Singapura 2020 bagi fiksyen Melayu, serta dipilih sebagai pemenang bagi kategori kegemaran pembaca SLP 2020. Okay. Buku ini sebenarnya ditujukan buat para pelajar, khususnya masyarakat umum amnya. Demikianlah sedikit tentang Warna Sebuah Rahsia ini. Baik, saya melihat dia tidak begitu sukar untuk membacanya. Jadi pelajar-pelajar sekolah rendah juga boleh menghayatinya, Cik Peter? Sebenarnya buku ini sesuai untuk darjah 6, menengah 1 hingga JC. Buku ini sebenarnya dipilih untuk tatapan atau bacaan mereka yang saya telah sebutkan tadi. Buku ini sesuai kerana mempunyai glossary, di mana kalau terdapat kata-kata yang sukar, mereka boleh merujuk pada glossary yang telah disediakan di bahagian belakang buku, dan juga mereka dapat memahami apa yang saya masukkan tadi. Baik, anda dah lama dalam industri penulisan buku Melayu ini. Apa sebenarnya harapan anda
untuk penulisan buku Melayu di Singapura ni? Harapan saya bagi pembaca dan karya Melayu Singapura adalah seperti berikut sebenarnya. Saya menyeru para penulis berbahasa Melayu supaya kita terus sama-sama berpandangan bahawa kita tidak rela melihat gunung sastra di sini menjadi pamah atau tanah yang rendah. Okay. Dengan kata lain, kita tidak mahu melihat sastra kita sini malam. Dan kita juga tidak rela melihat sungai penulisan menjadi keruh. Dengan kata lain, kita tidak mahu ia menjadi tidak gah. Untuk tidak menjadi ketidakrelaan menjadi nyata, marilah kita sama-sama rancak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu tinggi yang bermutu dan beristiqamah melakukannya. Dengan ini, para pembaca dan audiens yang harapkan karya-karya yang bermutu dan serta dapat dipertanggungjawabkan akan terus memberi sokongan dan terisi cita rasa mereka. Begitu harapan saya. Baik, Masya Allah, itu sangat harapan yang sangat baik. Saya melihat anda memberikan gambaran yang sangat tepat dalam industri ini. Saya mengharapkan juga ia tidak kekeringan usaha para penulis lah. Terima kasih Encik Peter. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Baik, bagi anda yang ingin membeli buku beliau dan menyokong karya bahasa Melayu tempatan, anda boleh ke laman-laman berikut iaitu califreaders.com, pustaka.com.sg /kedai, ungupen.com ataupun unggunkreatif.com. Baik, seterusnya saya ingin bersama dengan Puan Nazariah Nasir. Beliau juga mempunyai pengalaman menulis sejak tahun 1988 dan mula menulis sajak dan cerpen sejak di bangku sekolah lagi. Dan beliau telah menghasilkan pelbagai novel, puisi dan cerpen. Kini beliau pula melancarkan sebuah buku yang juga diterbitkan oleh Persama iaitu bertajuk Setangkai Anggrek untuk Cikgu. Di dalamnya ada sekitar 12 cerpen. Jadi apa kata kita bawa masuk Puan Nazariah. Silakan. Salam Assalamualaikum, apa sejahtera. khabar? Waalaikumsalam. Ya, Sukimi. Tahniah Selamat malam. atas selamat malam. Tahniah atas Terima buku kasih. ni. Terima kasih. Okey, saya nak tanya ni, Setangkai Anggrek untuk Cikgu. Ini awak pun kira merupakan seorang cikgu juga Ya, betul. Jadi ini cikgu mana yang nak kasih anggrek ni? Ceritakan sikit buku ni, ceritakan. Okey, cerita ni tercetus apabila saya mengajar seorang murid yang mengidapi ADHD. Jadi perwatakannya tu begitu aktif dan beliau begitu sukar untuk berkawan dengan rakan-rakan sebaya dari segi sosial emosi. Jadi untuk mengajar dia tu perlukan banyak kesabaran untuk menangani masalah yang dia hadapi. Namun dengan aktifnya dia tu, dia masih menghargai gurunya yang telah mengajar dan berdidiknya. Jadi suatu hari tu dia hendak memberikan sesuatu, tapi dengan cara yang rasanya nilai-nilai kejujuran tu tidak ada. Dia telah mengambil setangkai anggrek dari rumah jirannya, memotongnya dan berikan kepada guru. Itulah tercetusnya idea tajuk buku ni yang saya pilih. Tapi ni bukan cerita sebenar, cuma berlandaskan kisah tu Berlandaskan kisah dia mempunyai mengidap ADHD sajalah. Jadi saya mencoraknya secara kreatif. Jadi untuk ada nilai-nilai di situlah yang mereka perlu pelajari. Sikap kejujuran, empati terhadap orang lain dan sebagainya. Jadi cerpen ni ada 12 macam tadi Cik Sujimi katakan, pelbagai tema saya sentuhlah tentang remaja. Jadi ada empati terhadap orang tua, warga emas dan keluarga juga. Apa sebenarnya mesej yang anda ingin sampaikan menerusi buku ni? Okey, mesej yang ingin saya sampaikan ialah untuk para remaja, mereka menghadapi banyak masalah terutama sekali di sekolah atau di rumah. Jadi ada perkara-perkara yang saya selitkan untuk memberi sedikit nasihat dan juga panduan untuk mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi.
dalam keluarga dan okey. juga masyarakat sekeliling mereka. Okey, baik. Ini saya suka kerana apa, saya ada 2 anak remaja. Yang ketiga dah nak masuk remaja ni, insya-Allah. Sesuai tak kalau kita baca sama-sama dengan mereka, terangkan beberapa mungkin perkara. Kerana apa, kalau remaja ni hari ini kita mesti kenal perasaan mereka Ya, betul. Buku ni sesuai cerpen ni sebab ianya melingkungi masyarakat murid-murid lah sebenarnya dari darjah 6 hingga ke mungkin maktab rendah, dan bahagian Okey. belakang setiap cerpen tu ada glossary yang saya berikan makna. Begitu juga ada juga puisi dan juga pantun di dalamnya untuk menjadi pedoman untuk murid-murid lah. Baik. Baik, saya lihat glossary ni penting sangat, Puan Nazaria. Ya. Kerana ramai yang mungkin tak kenal dengan bahasa Melayu kan. Mereka Jadi apa lemah dari segi kosakata sebenarnya. Saya faham sangat. Saya faham sangat, dan mereka jarang menggunakan menggunakan bahasa Melayu kan. Jadi buku ni saya rasa sesuai lah bagi ibu bapa di luar sana, dapatkan buku ni untuk anak-anak remaja kita. Banyak cerita ni, 12. Ya, 12. 12 bayar sekali dapat 12 cerita. Okay. Baik, terima kasih. Apa harapan ringkas daripada Puan Nazaria untuk Pesta Buku tahun ni? Okey, harapan saya ialah untuk menambahkan lagi bahan bacaan di Singapura, untuk melestarikan lagi bahasa Melayu, jadi ianya tidak ketandusan. Jadi mereka boleh menggunakan bahasa Melayu setiap hari dengan baik. Itulah harapan saya. Baik, insya-Allah kita nantikan mereka yang ingin membeli sama saja di website yang tadi kita sebutkan. Ada tempat-tempat lain yang boleh didapati buku ni tak? Rasa saya pengedarnya Bersama. Okey. Bersama Enterprise, Encik Harun boleh menghubungi beliau lah. Okey. Baik, okay. Puan Nazaria, terima kasih banyak-banyak dan syabas dan selamat maju jaya. Ya, terima kasih Cik Sujini. Baik, sama-sama. Baik, kita akan teruskan. Sebelum kita mengenali penulis seterusnya ni, mari kita saksikan video ini oleh seorang penulis yang tidak dapat bersama kita malam ini, Puan Oscarina. Silakan. Halo, apa kabar semuanya? Saya Oscarina dari Indonesia, penulis buku cerita anak seri Mind Matters. Buku seri Mind Matters ini akan segera terbit di Singapura dalam bahasa Melayu, diterjemahkan sebagai seri Emosi Si Cilik. Saat ini ada 3 judul dalam seri cerita ini, yaitu Aku Bohong, akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu jadi Saya Berbohong, Aku Kesal, terjemahannya Saya Kesal, dan Aku Buru-buru dengan terjemahannya nanti Saya Terburu-buru. Saya memiliki hobi menulis sejak muda, tepatnya sejak SMP. Apalagi setelah saya tahu kalau membacakan untuk anak itu pun bisa memberikan energi yang positif, banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak kita. Sejak masih di dalam kandungan pun besar manfaatnya untuk membacakan buku bagi anak dan bagi diri kita sendiri, maka hobi itu tidak pernah berhenti. Semakin anak tumbuh besar, semakin banyak juga tantangan kita sebagai orang tua, dan saya merasa kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman lebih banyak, dan juga mengajarkan pengalaman-pengalaman itu lebih mudah kepada anak melalui buku. Seri buku cerita ini kurang lebih berdasarkan pengalaman saya bersama anak-anak sehari-hari. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terjun ke dalam keseharian bersama buah hati masing-masing. Baik, terima kasih Puan Oscarina, penulis siri Emosi Si Cilik terbitan Pustaka Nasional. Baik, sekarang saya ingin menjemput Puan Fatima Jaludin untuk bersama kami. Puan Fatima telah menulis sejak tahun 1966. Lama tu dan hingga hari ini beliau telah menghasilkan lebih daripada 300 skrip drama radio, 50 buah cerpen dan juga 30 kuntum puisi. Dan bagi Pesta Buku tahun ini, Puan Fatima akan melancarkan sebuah buku antologi yang mengandungi 2 buah cerpen ni. Ini dia.
diterbitkan oleh Persama dan buku ini bertajuk Titik-Titik Hitam. Jadi mari kita bawa Puan Fatimah masuk ke dalam ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Cik Sujumi apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama betul awak dah tulis Masya Allah, dah banyak sangat pengalaman. Saya nak tanya satu, dari mula, apa dia? Dari mula Radio Singapura sebagai RTS sampai sekarang. Kira Puan Fatimah ni legend tau. Legend. Masya Allah. Saya nak tanya, sejauh ni, malam ni, saya melihat ramai yang melancarkan buku antologi cerpen, dikumpulkan cerpen. Adakah ini memang permintaan pembaca-pembaca Singapura ke ataupun macam mana? Okay. Sebenarnya saya diminta oleh pihak penerbit untuk menyiapkan sebuah antologi lagi seperti yang telah saya buat pada tahun 2015, iaitu di mana bulan dan bintang. Jadi saya cuba cari beberapa lagi cerpen saya yang belum diterbitkan dan belum dibukukan. Jadi akhirnya saya dapatlah Titik-Titik Hitam ni daripada sebuah cerpen yang saya tulis berhubung dengan kesilapan remaja kerana berseronok. Oh, okey. Oh, itu sebab dinamakan Titik-Titik Hitam Kejadiannya ialah dia tanpa diduga dia telah menghadapi masalah ini tanpa dia sedari kerana mereka dalam zaman remaja lagi. Oh, ini boleh saya buat video tak? Boleh. Macam cerita-cerita titik-titik, bagus ni title dia. Kalau apa sebenarnya yang menggerakkan anda untuk menghasilkan cerita-cerita macam ni? Okey, sebenarnya saya suka menulis tentang masyarakat kita hari ini dan juga yang dahulu. Jadi saya selalu nak membezakan bagaimana keadaan masyarakat kita dulu dengan sekarang. Masyarakat kita dahulu mungkin terlalu dikongkong oleh orang tua dan cara hidup yang serba kuno dan sebagainya. Berbeza dengan sekarang, mereka bebas, jadi tak dapat dikontrol, dikuasai oleh ibu bapa mereka. Jadi saya cuba tulis sesuatu yang ada perbezaannya cerita dahulu dengan cerita sekarang. Okey, baik. Titik-titik hitam menarik sekali. Okey, oleh kerana anda dah menulis, Masya Allah, dah lama sangat ni, saya nak congkil kemahiran anda untuk memberi nasihat kepada mungkin ada penulis-penulis muda yang ingin mula menghasilkan karya buku dalam bahasa Melayu. Apa nasihat anda untuk mereka? Okay. Bagi saya, kalau ikutkan masa saya sebenarnya bukan seorang yang mempunyai bakat sebagai penulis, tapi saya minat dalam bidang penulisan. Jadi minat itu saya kembangkan dengan menghasilkan sehingga satu masa saya berjaya menghasilkan karya-karya saya, dan seterusnya karya itu saya teruskan dengan penulisan hari ini dan mengikut tema dan kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Baik. Pada penulis muda yang ingin menulis, teruslah menulis. Jangan putus asa. Tapi yang penting sekali ialah cuba jaga bahasa, perkataan yang digunakan. Jangan terlalu sangat kata orang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Itu dia. Itu sering kita lihat sekarang bercampur-campur Ya. Okey. Baik, pesanan Puan Fatimah untuk dan harapan dalam Pesta Buku tahun ni? Harapan saya ialah diharapkan oleh pembaca, pendengar dan pelajar-pelajar semualah, datanglah, dapatkanlah buku-buku ini untuk bahan mereka, sama ada mereka sebagai satu bahan bacaan atau juga sebagai satu contoh untuk mereka dapat bahan menulis. Dan bagi yang karya saya diterbitkan oleh Khalif Readers
dan juga bersama. Baik, terima kasih Puan kerana bersama kami. Rasanya macam saya nak untuk kalau boleh nak ada banyak masa lagi. Tapi saya ingin membawakan penulis-penulis lain. Jadi bagi anda kita support lokal, kita berikan sokongan kita dan belilah, dapatkan buku-buku ini di lelaman-lelaman yang tertera ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.